Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita dah masuk kepada part yang terakhir untuk chapter 1 ni, chapter 1, iaitu application of partial derivative. So untuk application of partial derivative ni, saya akan bagi assignment. So dia ada banyak application sebenarnya. So awak perlukan modul tu, sebab dalam modul tu dia ada dah lengkap dia punya setiap topik tu dekat situ, di mana dah ada tangent plane, slope of surface, rate of change. Ini semua adalah application of partial derivative lah. Dia sebenarnya sama macam application untuk single variable, cuma sebab sekarang kita ada 3D kan, so dia ni ada 3D, ada banyak variable, so ada pertambahan lah daripada segi formula, daripada segi apa yang kita nak cari, macam tu. Dan small increment dan juga approximation. Ini semua kita pakai total differential punya formula, analysis of error. Dan juga yang terakhir iaitu local extreme value. So untuk semester ni, untuk local extreme value ni saya masukkan dalam pengajaran, di mana bila masuk dalam pengajaran, so ada dalam, kita boleh uji dalam test ataupun punya final exam. Jadi untuk yang tangent plane semua tu analysis sampai analysis of error ni, ini hanya dalam assignment. So saya akan bagi assignment topik-topik ni. Jadi awak boleh cari daripada internet, daripada modul tu sendiri, boleh tengoklah dan boleh jawab soalan lah. Sebab basic dia adalah partial derivative. Yang penting tahu partial derivative, buat partial derivative tu. Yang ni cuma dia punya sedikit applicationnya juga, formula sahaja. Okay, so yang kita nak lihat adalah local extreme value. Kita pergi kepada local extreme value. So yang ni okey, untuk local extreme value ni, apa yang kita nak cari adalah, kita nak cari dalam kita punya function tu, di mana terletaknya nilai ekstrimum, sama ada minimum ataupun maksimum. Kita akan cari local minimum dengan local maximum lah. Sebab apa, kalau kita nak cari absolute minimum dengan absolute maximum, kita kena consider banyak point, banyak adalah dia punya range. Jadinya kita just nak cari local sajalah. Okay, so macam mana kita nak dapatkan dia punya local, nak cari dia punya local extremum dia tu, ataupun nak cari dia punya value bagi f yang maksimum ataupun minimum tu. Apa kita boleh buat adalah kita dapatkan dia punya, yang pertama dapatkan first derivative untuk f pada x, y, dan second derivative untuk f pada x, y, dan juga mixed derivative lah, x, y, f, x, y. So cari semua ni lah. Yang kedua, tujuan kita cari yang ini adalah untuk kita dapatkan dia punya critical point. Di mana untuk dapatkan critical point dia, kita buat fx equal to 0 dan fy equal to 0. Critical point ni adalah point di mana mungkin berlakunya minimum ataupun maksimum bagi function tu lah. Yang step yang ketiga, kita masukkan dalam formula ni lah. Formula ni adalah formula yang untuk kita dapatkan, kita boleh dapatkan dia punya syarat-syarat dia, sama ada dia minimum ataupun maksimum ataupun bukan. So katalah kita ada formula ni, fxx tolak fxy squared ni, ini semua adalah second derivative test. Kalau dalam single variable tu, kita pun ada juga cara dia, tapi sebab dia hanya melibatkan single variable saja, so dia tak banyak macam ni lah. Step yang keempat, kita akan calculate G ni untuk setiap critical point. Kita ada formula G ni, kemudian calculate bagi setiap critical point, dan kita boleh buat conclusion lah. Conclusionnya kita tak perlu nak kaji lah conclusion dari mana. So ini semua dah ada conclusion dia. Sekiranya kita punya G kita tu pada critical point kita greater than 0, so dia ada dua possibility. Yang pertama, kalau kita lihat dia punya fxx dia
less than 0, G kita greater than 0, tapi fxx kita less than 0. So Z ni has local maximum. Okay, kalau sekiranya kita ada fxx greater than 0, okay, kita Z ni kita ada local minimum. Kemudian kalau G kita less than 0, Z ni has saddle point pada AB. So G kita ni equal to 0, kita tak ada conclusion. Sementara kalau tak ada conclusion, kita kena guna teknik lain. Teknik lain tu, satu teknik lagi adalah Lagrange multiplier, tapi kita tak belajar yang tu lah. So ni tak apalah, kita just let the conclusion saja. Okay, kita just guna cara yang ni lah. Kita tengok example lah. Okay, ada 3 example ni saya tak masukkan dalam awak punya nota. So dekat sini dalam video ni awak boleh salin terus example ni apa dia lah. So saya harap awak clear lah dekat sini dia punya example ni. Okay, so dalam yang ni pun saya ubah sikit lah. The usage of partial derivative except for local extreme value lah, yang kita tak akan tanya. So local extreme value kita boleh masukkan dalam quiz, test dan juga final exam. Kita tengok example yang A. Just ikut dia punya follow dia punya flow sahaja. Okay, macam yang ni. Jadi apa kita buat lah, cari fx semua tu lah. So yang ni differentiate pada x, kita dapat 6x plus 6y. Tak ada kan. So fy adalah 6, ini tak ada. So ini adalah 6x tolak 3y square lah. Okay, fxx. So differentiate x ni sekali lagi kita dapat 6 fyy. Differentiate y ni sekali lagi kita dapat negatif 6y. So dan kita ada fxy ataupun fyx ni sebenarnya dia samalah bila dia continuous. So dia sama je lah. So fxy, so kita dapat 6. Okay, so kalau partikel fx juga adalah 6 Okay, then kita pergi, ini step yang pertama. Okay, kita move kepada step yang kedua. Step yang kedua apa lah? Cari critical point, iaitu kita buat fx equal to 0. So fx equal to 6x plus 6y equal to 0. Fy juga equal to 0. Fy equal to 6x minus 3y squared equal to 0. Okay, macam yang ni awak boleh buat cara ni lah. Macam ni nak masuk calculator ni tak boleh lah. Sebab apa? Dia punya nilai ni x, ini y kan. Tapi satu cara dapatkanlah 6x equal to negative 6y. So x equal to 0 dan substitute dalam ni. Tapi kalau awak bolak pun boleh jugalah. So ini yang pertama. Ini yang kedua, kita solve simultaneous equation yang ni. So ini kita akan dapat, ini tolak 0 lah. So ini tolak, kita dapat 6y 1 minus 2 6y plus 3y squared. Okay, equal to 0. Betul tak? Betul lah. Then factor out 3y lah. 3y, so tinggal 2y plus y 2 plus y equal to 0. Then kita dapat point dia adalah y equal to 0, y equal to negative 2. Okay, ini y saja. Awak kena cari x jugalah. Guna yang satu ni. Okay, when y equal to 0,
guna yang equation yang pertama ni, f(x) 6x tambah 6y sama dengan 0. When y equal to 0, x juga equal to 0. Okay, so kita dapat point, critical point kita ada dua lah, critical points. So 0, 0. Satu lagi, when y equal to 2, ni from 1 okay. When y equal to negative 2, so negative 2 kita akan dapat x equal to 2. Betul tak? 12, betul. So satu lagi point adalah 2, negatif 2. Okey, kita dah dapat critical point tu. Kita pergi kepada sama ke satu dengan ni, tak color lain lah, color merah. 1, 2. Okey, pergi kepada step yang seterusnya. Senang je. Okey, kita ada G. So G xy ni equal to fxx fyy minus fxy squared. Betul tak? fxy squared dah. So substitute saja G ni. Okey, fxx kita apa tadi? fxx kita adalah 6, fyy adalah negatif 6y, so negatif 12y. Betul? Negatif negatif 12y. Tengok tu, negatif 36y. Tolak fxy squared, so fxy adalah 6, so tolak 36. Okey, dapat gxy. So step yang keempat, kita check G ni pada setiap critical point lah. Okey, check G pada setiap critical point. So pada point 0, 0 tadi, okey, kita punya G xy iaitu G00 equal to, masuk ni, masuk y kosong, x, kalau ada x masuklah x kosong, so kita akan dapat negatif 36 less than 0. ok, tak ya dulu. ok, kejap lagi. ok, satu lagi saya buat sekali, x negatif x2 negatif 2, so kita ada G negatif 2 negatif 2. Okay, equal to, so x ni tak bagi apa-apa kesan lah. So negatif tu negatif 172 tolak 36 adalah 36. Yang keempat kita buat yang keempat pula, yang kelima kita buat dia punya conclusion lah. Ni contoh ni dia saya buat step 1, 2, 3, 4, 5 lah. Lepas ni saya sekali rap je lah. ok, step yang kelima kita buat conclusion lah. So conclusionnya awak tengok, kena tengok dia punya dia punya conclusionnya ada ni lah. ok, dan kita dah substitute G untuk each critical point. Baru step yang keempat, betul lah, step yang kelima kita buat conclusion, di mana kita tengok kalau G kita lebih besar dari kosong ni lah, kalau G lebih kecil dari kosong ni. So untuk yang case yang pertama, G kita apa benda? G kita lebih kecil dari kosong. Untuk kes yang kedua, G kita G kita lebih kecil dari kosong. Ni untuk kes yang pertama. Jadi fxy ni less than 0 lah, has saddle point. Pada 0, 0. ok, yang kalau yang ni dia adalah greater than 0. ok, bila greater than 0 dia ada dua syarat ni. Kalau tengok nota ni, kena check pula dia punya fxx pada point tu lah. Kalau fxx lebih kecil dari kosong,
dia adalah local maximum. Kalau lebih besar dari kosong, dia adalah local minimum. Jadi kita kena check kita punya fxx kita. So tengok kita punya fxx pada point 2 negatif 2. So fxx pada point 2 negatif 2 kita berapa? So fxx adalah 6. Dia tak bagi kesan lah berapa point pun. So 6 lebih besar dari kosong. Bila 6 lebih besar dari kosong, so dia ada, itu adalah condition yang kedua, di mana fxy has local minimum pada point 2 negatif 2. Pada point 2 negatif 2 ni, kemudian kita nak tahu pointnya berapa. Okay, just substitute sajalah pada point 2 negatif 2. Jadi kita nak tahu minimum tu start kat mana. So kita masuk f2 negatif 2, masuk dalam fxy. Fxy kita apa formula dia? 3x kuasa 2 tambah 6xy tolak y kuasa 3. 3x kuasa 2, 3 kali 2 kuasa 2, masuk kalkulator je lah. Tambah, ini sebab mana entah kalkulator saya, tambah 6xy. So 6 kali x kali negatif 2, tak ingat tambah tolak y kuasa 3. So tolak y kuasa 3. So y adalah negatif 2 kuasa 3. So buat dia punya ni ada berapa ni? 12 tambah berapa? Tolak 24. So negatif 12 tambah 8 negatif 4. Begitulah. Ya ke ni? 12 tambah 8 20 tolak 24 negatif 4. Negatif 4. So ini dia punya local minimum dia, dan f dia adalah pada negatif 4. Okey, jadi saya dah buat dalam maple ni. Mana maple dia? Maple ni untuk ni lah. Ni kita nak tengok dia punya ni lah. Ini tak clear sangat lah, boleh tengok gitu je lah. So okay, apa tadi dia saddle point. Saddle point ni adalah di mana point dia pada 0, 0 ni. Kalau tengok point dia bukanlah paling maksimum, tak juga minimum. Okay, so dia macam ni lah. So bukan minimum dan juga bukan maksimum. Ni sebab ni graf ni dah terpotong ini kan. So ni pada 0, 0 lah. Point di mana bukan maksimum dan juga bukan minimum, tapi dia adalah critical point. Okay, so dia saddle point jadinya. Okay, yang satu lagi tu kita ada minimum. Local minimum ni dekat 2 apa benda tadi, negatif 2 ni. Kalau tengok ni lah, ni agak-agak lah pada negatif 4 tadi, dia minimum. Okay, local minimum. Local sebab kita terhad dekat pada selang ni lah. So kalau nak tu kita kena cari lagi panjang lagi lah dia punya tu. Okay, dan ini pun simple function sahaja. Dia tak banyak bonggol-bonggol. Kalau ada function tu dia ada banyak minimum, maximum. So local extrema tu. So minimum, maximum itu kita kena cari yang paling minimum dan juga yang paling maksimum. Itu kita boleh katakan itu adalah absolute extrema, absolute minimum ataupun absolute maximum. Okay, kita move kepada next example. Saya harap awak boleh clear lah yang example yang B ni pula. Dia senang je, ikut saja, follow saja dia punya tu dia punya apa ni, dia punya flow tu, dia punya method to start. Okay, so sama yang macam ni. Step yang pertama kita cari dulu fx equal to 2x plus 2, fy equal to 4y cube.
fxx fy equal to 4y cube, fxx equal to 2, fyy equal to 12y squared, fxy equal to 0. Okay, jadi kita cari dia punya critical point. Kita buat fx equal to 0, so 2x plus 2 equal to 0, fy juga equal to 0, so fy equal to 4y cube equal to 0. So ini kita akan dapat dekat sini x equal to, kita tak boleh nak cari y lah dekat sini terus sebab dia ada x saja, so x equal to negative 1, y equal to 0. Jadi ini kita punya critical point, satu sahaja, therefore kita ada critical point iaitu negative 1, 0. So kita nak tahu pada critical point ni apa yang terjadilah, minimum ke maksimum ke, ataupun bukan minimum ataupun tak ada conclusion ke. Okay, so kita kemudian kita ada G. So G xy equal to fxx fyy minus fxy cube. So fxx darab dengan fyy, fxx adalah 2, fyy adalah 12y squared, so kita ada 24y squared. Ni ada kosong lah. Okay, so ini je kita punya gxy. So kita check pada critical point, kita ada g negative 1, 0. Okay, kita dapat, so kalau masuk dalam ni kita dapat 0. 0 ni maksudnya no conclusion. Okay, tapi tak semestinya dia tak ada maksimum ataupun tak ada minimum. So kita tak boleh nak buat conclusion menggunakan teknik ini. Even dekat sini pun kita tahu kita nak dapat critical point dekat sini pun macam direct sangat kan dekat sini. Okay, kena guna teknik lain. Okay, kita tengok graf. Apa tadi? Negative 1, 0 So negative 1, 0 dekat sini lah kot. Negative 1, 0 ni. So kita tak boleh nak kata dia tak ada minimum, tak ada maksimum, tapi tak boleh nak kata dia saddle. Mungkin dia saddle point. Mana negative 1 dah? Mana ni? Ni belakang ni. Negative 1, 0. Dia tak menyentuh pun. Dekat sini, okay, dia dekat sini negative 1, 0. Sinilah f awak ni. Dia bukan maksimum, bukan minimum jugalah. Mungkin dia saddle point, tapi kita tak boleh nak buat conclusion dekat situ. Okay, kena guna teknik lain. Okay, dan last example, sama sahaja cara dia. Ini last example ni. So katalah kita ada fx equal to 6x plus 3y squared plus, tak ada dah. Okay, fy equal to 3, ini tak ada. So ini 6xy plus 3y squared kan? Betul tak? Betul lah kot. fxx 6xy plus 3y squared. Okay, fxx equal to, so differentiate fx ni pada x sekali lagi, so kita dapat 6 fyy.
Okay, differentiate y ni sekali lagi kita dapat 6x plus 6y. Betul tak? 6x plus 6y. fxy. Okay, so x ni differentiate pada y, kita dapat 6y. Okay, then kita dapatkan critical point. Kita buat fx equal to 6x plus 3y squared equal to 0 kan. fy equal to 6xy plus 3y squared equal to 0. Okay, macam yang tadi kita boleh buat, boleh substitute apalah. Macam yang ni saya tolak je lah ya, 1 dengan 2. So 1 tolak 2. So saya dapat dekat sini 6x minus 6x. Saya tolak sebab ni dia boleh tolak, dia boleh hapuskan lah. Itu salah satu hari kita nak buat simultaneous equation lah. Sebab kita nak masuk calculator dekat sini, dia punya variable dia berbeza. Unless kalau variable dia berbeza-beza lah. Okay, tak boleh nak dapat terus lah. Macam ni pun x dengan xy dah lain kan. Okay, 6x minus 6xy equal to 0. Okay, dan kita solve yang dekat sini. Kita factor out x. So 6x adalah 1 tolak y equal to 0. So ada 2 point, iaitu x equal to 0. Satu lagi adalah y equal to 1. Okey, ini dia bukan macam yang tadi. Tadi kita tak ada pilihan sebabnya fx dan juga fy dia ada satu variable sahaja. Dalam kes yang ni kita ada lain-lain daripada satu ni, ada x0, y0, tapi ingat dia punya critical point dia bukannya 0,1. Jadi kita kena nak buat macam mana? Kita carilah macam tadi, from 1 when x equal to 0, masukkan dekat sini, kita dapat y juga equal to 0. Jadi critical point kita yang pertama adalah 0, 0. Okay, from 1 when y equal to 1, kalau masuk y sama dengan 1 dekat sini, awak akan dapat x equal to 1. So x equal to, when y equal to 1, awak akan dapat, kita akan dapat 6x equal to negative 3. So kita akan dapat x equal to negative 1 over 2. Jadi point yang kedua adalah critical points kita ada 2 sekarang. Okay, 0, 0 dengan satu lagi adalah negative 1 over 2, 1. Okay, itu adalah critical point. Jadi dah dapat critical point tu, kita cari kita dapatkan g xy dia dululah. So g xy kita, okay, formulanya adalah fxx fyy minus fxy squared. So fxx adalah 6, fyy adalah 6x tambah 6y. So fxx adalah 6 dan 6x tambah 6y tolak fyy squared. fxy squared dan 6y. So 36y kuasa 2 lah, 36y squared. Okay, so dapat apa ni? 36 x tambah banyak 36 y tolak 36 y square. Okey, so kita cari pada setiap critical point tu at 0, 0, kita ada g00 equal to 0, 0, 0, 0. No conclusion lah. So kemudian pada critical point yang kedua, iaitu negative 1 over 2, 1. So kalau substitute g negative 1 over 2, 1 ni equal to, masuk dalam ni, so 36, guna calculator je lah, saya tak ada calculator ni, 1/2, ok, plus 36 minus
36 kuasa y kuasa 2 1 lah. So ni potong. So ini ni 18 lah. So yang ada negatif 18 lebih kecil dari kosong. Jadi kita nak buat conclusion ya. So conclusion kita satu yang dekat sini ni adalah fxy has no conclusion. fxy 0 fxy has no conclusion. Maksudnya kena guna test lain, bukan maksudnya tak ada apa-apa yang terjadi dekat situ lah. Okey, baru kita boleh confirmkan apa yang terjadi, sebab dia ada critical point kat situ tapi tak tahu apa yang berlaku dekat situ ya. So pada yang ni lebih kecil dari kosong, so kita tengok semula nota kita. Kalau less than 0, so dia adalah saddle point. So fxy has saddle point at -1/2 1. Alright, so kita tengok maple ni 0 tadi 0 tadi dia tak boleh nak buat apalah. Mungkin saya ada point dekat sini tapi tak tahu, kita tak boleh nak ni. Satu lagi -1/2 1. Ni y, ni x. Mana tanda negatif ya? Negatif 1/2 1. Negatif 1/2 1 dekat mana? So negatif 1/2 1 dekat sini lah. Ni tak nampak. Negatif 1/2 1 dekat sini ni. Ni saddle point, nampak ni. Kecil sikit lah dia saddle point, tiba-tiba gitu. Okay, so saya stop dekat sini. Untuk yang ni samalah dekat sini. Nanti saya bagi dia punya assignment. Since saya dah solve semua ni, saya bagi soalan lain untuk awak punya assignment. Assignment tu individu, hantar melalui author. Okay, so terima kasih.